Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Yang terakhir adalah wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadathin kana minhu aw dhakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'a wa yakuna qalbuhu lahum salima. Iaitu sesiapa yang intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah, tak bagi hak yang sepatutnya kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun membenci li hadasin kana minhu aw dzakara masawi'ahu, ataupun menyebut keburukannya, kana mubtadi'an, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah, hatta yatarahhama alaihim jami'an, sehinggalah dia yatarahham, sehinggalah dia berdoakan kepada mereka itu dengan rahmat, mereka semua sekali, jami'an, wa yakuna qalbuhu lahum salima, dan hendaklah qalbuhu, hati jantungnya, lahum salima, kita tak ada apa-apa masalah perasaan rasa benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sekiranya ada kopi itu, maksudnya mubtadi'an, ahlul bid'ah. Kerana ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mencintai Rasulullah dan orang yang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wan nifaqu huwal kufru ay yakfura billahi wa ya'budu ghairahu wa yudhhira al-islam fil alaniyah mithlul munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wan nifaqu, nifaq, munafiq, sifat nifaq, huwal kufru, adalah sesuatu kekufuran. Nifaq adalah suatu kekufuran. Ayakfura billah, iaitu mengkufuri Allah, wa ya'budu ghairahu, dan menyembah selain Allah, wa yuzhira al-islam fil alaniyah, dan menzahirkan Islam secara zahirnya, tetapi dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Mithlul munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah, seumpama puak-puak munafiqin yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Jadi tafsirun nifaq, nifaq ni adalah menzahirkan Islam, wa yubtinul kufur, menyembunyikan kekafiran. Menyembah selain Allah, qad yakuna atau qad yakunu zindiqan la ya'budu Allah wa la ya'budu ghairuh. Boleh jadi zindiq. Zindiq maksudnya orang benci Islam, kafir, zindiq. Seorang zindiq tak menyembah Allah dan tak menyembah selain daripadanya, ateis ke apa ke, dia zindiq. Mislu syuyu'i, komunis, syuyu'i, yudhhirul Islam, menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Walau lam ya'bud ghairallah huwa munafiqun aw abada ghairallah fahuwa munafiqun. So itu makna munafik. Munafik yang ada pada zaman Nabi adalah munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad, iaitu mereka ni kafir sebenarnya, tetapi menzahirkan Islam, ucap dua kalimah syahadah, solat bersama dengan Rasulullah,
ikut Nabi tapi benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam. Dia menunjukkan dia itu Muslim tapi dalam dia itu masih kafir. Konon-kononnya nak menyuci dari dalam lah. Ini orang kafir. Sebenarnya kafir di sisi Allah, kafir. Tapi di sisi orang mukmin atau orang Islam, para sahabat, muamalahnya muamalah Muslim lah. Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kenapa Nabi tidak memerangi pok-pok ni dan tak membunuh pok-pok munafik ni? Kerana dibimbangi nanti orang akan kata Muhammad, tengoklah Muhammad membunuh sahabatnya. Sebab dia menzahirkan Islam tapi dalamnya kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul tu kepalanya lah. Hadha syahidu huwa ta'riful munafiqu huwa man yudhhirul Islam nifaqan. Dia menzahirkan Islam secara nifaqan. Nifaq ni asalnya kalau kita panggil terowong tu panggil nafaq. Arab panggil terowong nafaq. Nafaq tu terowong. Maksudnya apa? Dalamnya tak nampak. Nampak luar dia terowong. Dalam kita tak tahu apa yang dia. Itu munafiq, nafaq. Wa kadhban, bohong. Wa taqiyatan, taqiyah. Macam Syiah. Menzahirkan dia tu konon-kononnya Islam ataupun menyintai Nabi tapi akhirnya tak. Wa yubtinul kufur. Zaman kini kita tak tahulah orang-orang munafik sebagaimana zaman Nabi. Zaman Nabi ni ialah walaupun secara zahirnya tak semua orang tahulah juga kan. Malaikat siapa? Siapa yang menyimpan mohor rahsia? Huzaifah kan? Menyimpan Huzaifah kan? So dia tahu. Sehingga Umar dan sebagainya pun tanya nama dia ada tak dalam senarai munafik. Zaman sekarang kasiru minan nas yaqul ana min ahli sunnati wal jamaah. Zaman sekarang semua orang kata dia ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa mubtadi'. Sedangkan dia ahli bid'ah. Dia kata dia ahli sunnah tapi dia mubtadi'. Wa yantawi 'ala al bid'ati wa yatadhahara wa yaqul ana min ahli sunnah. Dia jelaskan dia tu ahli sunnah. Haza minan nifaq. Maka ini antara panggil munafik. Haza minan nifaq. Haula'i yatawallawna ahlul bid'ah yantawuna ala bid'ah wa yaqulu nahnu min ahli sunnah. Maka mereka ni buat bid'ah, menyokong bid'ah, mempertahankan bid'ah, tak mau buat sunnah. Kemudian dia kata dia ahli sunnah. Ini perangai munafik. Ini perangai munafik. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, sebahagian manusia dia menyangka bahawasanya munafik ini ada pada zaman Nabi je. Habis zaman Nabi tak ada dah munafik. Yantahi. Galat. Maka ini adalah suatu kesalahan. Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul an-nifaqul yawm ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, pada zaman dia an-nifaqu ashaddu an-nifaqul yawm, nifaq yang pada hari ini lebih teruk daripada yang pada zaman Nabi. Qalu kaif? Kenapa? Qala kana al-munafiquna fi ahdi Rasulillah, adalah orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan nifak mereka. Amma al-yawm fa innahum qad azharu nifaqan. Adapun hari ini mereka menzahirkan munafik mereka tu. Pada zaman Nabi mereka menyembunyikan kemunafikan tu. Zahir ni Islam, nampak bagus Islamnya. Tapi zaman Huzaifah kata selepas Nabi wafat, munafik lagi teruk daripada yang ada pada zaman Nabi. Kerana zaman Nabi munafiknya itu menyembunyikan nifaq, tapi zaman lepas Nabi wafat zahirkan nifaq. Zaman sekarang, kalau ni Hudzaifah bin Yaman ni kata pada zaman setelah Nabi wafat, zaman sahabat lagi ni, zaman sekarang tak zahir nifaq. Tu banyak lagi tu.
yang 2-3 hari kes tak habis ni. Mengutuk Islam. Tak tahu Islam lagi apa ke, tak tahu Islam ke, masih Islam lagi ke, ataupun wallahu a'lam. Tapi bangga dengan amalan nifaq, bangga dengan amalan kufur, minum arak, tu yang minah sekor tu. So ni perangai-perangai nifaq zahir, jelas menzahirkan kemunafikan lagi teruk daripada zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, zaman-zaman dulu, zaman Nabi, mereka ni menzahirkan mereka tu bagus Islamnya. Tapi zaman sekarang zahir, menunjukkan benci Islam, nama Muslim. Dia menunjukkan dia benci Islam, tapi dia masih kata dia Muslim lah. So ini nifaq. Maka an-nifaq juga sebahagiannya pada zaman sekarang yang mengambil ahli bid'ah sebagai wali, mengambil ahli bid'ah dan buat bid'ah, mempertahankan bid'ah macam kita sebutlah. Hari ini namanya ustaz, tapi ngajarnya benda merepek. Nama ustaz, tapi ngajar boleh tengok hantu. Nama ustaz, tapi tak apa benda dalam mengajarnya. Jilat pasu lah, jilat batu nisan lah. Ini ahli bid'ah. So menzahirkan bid'ahnya tu, dizahirkan. Kata cinta Nabi, dia kata cinta Rasul, dia kata dia ahli sunnah. Tapi bila kita kata hak ni tidak sunnah, hak ni berlawanan dengan hadis yang sahih, apa salahnya? Maka dia pilih apa yang Nabi tak buat itu lebih diutamakan daripada apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat itu dia tak mau buat. Bid'ah yang dia nak buat itu dan dicanang-canangkan itu dipertahankan. Maka ini perangai munafik zaman sekarang. Berikutnya, at-taslimu lin-nusus wa in lam na'lam tafsiruha. Wa qawluhu thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3. Man kunna fihi, sesiapa yang ada ciri-ciri ini padanya, fahuwa munafiqun, fahuwa munafiqun. Wa in sam wa salla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, wa za'ama annahu mu'min, dan dia mendakwa dia itu mukmin. Hadha ala at-taghlidh narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kata Imam Ahmad, hadha ala at-taghlidh narwiha kama ja'at, kami meriwayatkannya sebagaimana yang datang daripada Nabi, wa la nufassiruha, dan kami tidak menafsirkannya. Wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dhullala yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wa mithlu idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fi an-nar, wa mithlu sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, wa mithlu kufrun billah tabarra'un min nasabin wa indaq, wa nahwi hadhihi al-ahadith mimma qad sahha wa hufidha wa inna nusallimu lah wa in lam na'lam tafsiruha. Kemudian Imam Ahmad bawa beberapa contoh hadis lah, hadis-hadis yang ada kena mengena juga dengan perbahasan nifaq. Tapi hadis-hadis ni semua narwiha kama ja'at, kita meriwayatkannya sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, wala nufassiruha. Apa maksud wala nufassiruha? Kami tidak menafsirkannya. Walaupun Imam Ahmad dia seorang alim, dia boleh menafsirkannya, tapi kalau orang yang tak reti, terima saja apa yang Nabi cakap walaupun tak berapa nak faham. Ini dah berlalu dah di awal-awal dulu, iaitu nas syara' terima, walaupun mungkin kita tak tahu, tak berapa nak tahu tafsirnya, biar itu kerja para ulama. So para ulama yang menerangkannya. Berikutnya,
apabila disebutkan contoh idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima, apabila dua orang muslim bertembung, iltaqa al-muslimaini, masih Al-Quran menamakan mereka Islam. Ini Khawarij. Ahli sunnah berbeza dengan Khawarij. Ahli sunnah kita sebutlah, ahli sunnah ni orang yang paling sayang sekali, orang yang paling rahmat sekali. Mereka tidak bermudah-mudah menghukum orang kafir. Ini ahli sunnah. Khawarij dah, semua hadis-hadis yang kita sebut ni dia ambil sebagai wa'id, ancaman, kemudian dia kata kafir. Tengok, la tarji'u ba'di kuffaran dullal yadribu ba'dukum riqab ba'd. Kemudian idza taqal musliman, apabila bertemu dengan dua orang muslim dengan bi sayfayhima, al-qatil wal maqtul fi an-nar, orang yang qatil, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, fi an-nar, dalam neraka. Tapi ahli sunnah tidak mengkafirkan, ya. Ahli sunnah tidak mengkafirkan. Kerana ayat ini disebut, atau hadis ini rawahul Bukhari ni, iaitu dua orang muslim. Apabila dua orang muslim, dan disebut tu sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, mencerca orang Islam itu fasik dan membunuh orang Islam itu kafir. Wa qitaluhu kufrun. Khawarij ambil ayat ini, maka siapa yang bunuh orang Islam kafir, siapa yang buat dosa kafir, siapa yang itu kafir, ini Khawarij. Ahli sunnah tak faham gitu. Ahli sunnah menghimpun semua dalil, baru dilihat kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai kepada kekafiran. Ahli sunnah bawa dalil-dalil ni untuk litakhwif, untuk nak bagi ancaman je, nak bagi takut, jangan buat perangai macam ni. Perangai macam ini adalah perangai orang fasik. Jangan mencerca orang Islam fasik, dan jangan membunuh orang Islam kufur. Kita tak kata oi kafir, tak boleh. Kita hanya membawa dalil. Wala nufassiruha, jangan tafsirkan. Apa maksud jangan tafsir? Jangan memandai menghukum kafir dengan dalil ni. Ahli sunnah tak macam tu. Tapi Khawarij buat dosa kafir, berzina kafir, bunuh orang kafir, minum arak kafir, semualah. Menderhakai mak bapak kafir. Ahli sunnah tak faham macam tu. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak menyampai kepada kekafiran. Bila kita sebut bahawasanya ahli sunnah, hukum kafir lain, hukum atas perbuatan lain, hukum kepada pelaku lain. Mereka pun kata, apa ni main-main? Tala'ub, dia kata. Main-main. Apa ni? Aku tak boleh faham pokok Wahabi ni. Bila kita kata kuburiyah lah, kuburiyun dan sebagainya, ini syirik, kan? Tengok, mereka mengkafirkan kita. Siapa yang mengkafirkan kau? Bila kita kata seperti yang kita sebut ni, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, bunuh orang Islam kafir, bukan kita mentakyin orang, bukan kita mentakyin, menentukan individu ini kafir. Tak. Kita kata umum hukum kepada perbuatan itu kufur. Pelakunya nanti dulu. Pelakunya mesti iza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani', mesti syarat-syarat terpenuhi dan tak ada halangan yang boleh kita hukum dia sebagai kafir ataupun mubtadi' ahli bid'ah. Jelas tak jelas? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum hukum Allah, kafir. Nanti dulu. Ayat Allah juga kata wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, zalim. Allah juga kata siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, fasik. Tengok, dia ada fasik, dia ada zalim, dia ada kafir. Ayat ni sama. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah boleh jadi zalim atau fasik
atau kafir. Orang yang meninggalkan solat, perbuatan meninggalkan solat itu perbuatan kufur. Bahkan ahli sunnah dua qaul. Siapa tinggalkan solat, kafir. Majority sebagainya, siapa yang meninggalkan solat belum tentu kafir. Dia Muslim asi, Muslim yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau dia meninggalkan solat dengan i'tiqad solat itu tidak wajib, kafir. Kalau dia meninggalkan solat dengan sebab malas, dengan sebab lemah iman, maka dia tidak jatuh kafir, sebab dia masih beriman kewajipan solat. Maka dia jatuh dalam zalim, dia jatuh dalam fasik. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah belum kafir lagi. Siapa yang kata hukum Allah memang tak sesuai dan kuno dan bodoh punya hukum, kafir hukumnya. Siapa yang kata kami tak dapat lagi nak buat hukum Allah ni sebab kami sendiri tidak mampu untuk melakukannya, tengok, adakah kafir? Tak. Kuburiyun, kita kata orang yang menyembah kubur kafir. Perbuatan menyembah kubur kafir. Orang yang menyembah kubur, nanti dulu, itu pun tak boleh faham ke? Itu tak boleh faham. Dia pun kata, apa korang ni? Main-main. Kata syirik tapi tak kafir. Kalau kau hukum atas perbuatan datang dari siapa? Perbuatan datang dari pelaku. Dia nak jazamkan kita bahawa siapa kata, kalau kita kata perbuatan itu kafir, dia nak kata juga pelakunya juga kafir. Ini tak pernah disebut oleh ahli sunnah. Imam Ahmad lawan puak-puak Mujassimah. Imam Ahmad lawan puak-puak Jahmiyah. Imam Ahmad mengkafirkan Jahmiyah. Imam Ahmad menghukumkan sebahagian mereka kafir. Ataupun Imam Ahmad menghukumkan Jahmiyah itu kafir, tetapi individu Jahmiyah dia tak sebut kafir. So, hukum kepada perbuatan lain, hukum atas pelaku, nanti dulu tengok keadaan. Iza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Kalau ada syarat-syarat, kalau telah penuhi syarat-syarat untuk kita hukumkan dia sebagai kafir, maka baru jatuh hukum kafir. Kalau ada halangan yang kita terhalang untuk menghukum dia sebagai kafir, maka tak boleh hukumnya sebagai kafir. Satu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita Bani Israel, itu cerita sebelum, ada satu orang yang teruklah perangannya, maksudnya buat maksiat, mengingkari Allah, mengkufuri Allah dan sebagainya. Apabila dia mati, sebelum dia mati, dia pesan ke anak dia, esok kalau aku mati besok, aku nak kau bakar mayat aku. Bila bakar, lepas dah bakar, dah jadi abu tu nanti bahagi dua. Satu campak di daratan, satu lagi campak di lautan. Dan waktu nak campak tu, tunggu angin bertiup kencang dulu. Oi, banyak syaratnya. Sebelum dia mati, dia pesan ke anak dia bakar mayat dia. Abu tu bahagi dua, satu mesti dicampak di daratan dan satu mesti campak di lautan. Bila masa nak campak, tunggu angin bertiup kencang dulu. Bila angin tiup baru campak. Maksudnya debu tu biar merata lepas ni pertebaran tak? Dia kata dengan dia buat demikian, Allah tak ada kuasa untuk cari dia balik. Dia menyangka bahawasanya dengan dia buat demikian, Allah tak jumpa dia dah. Maksudnya bila tak jumpa dah, nak azab macam mana?
Tidakkah itu i'tiqad kufur? Tak ada i'tiqad kufur. Allah tak ada kuasa. Kan? Allah pun bangkitkan dia pada hari akhirat. Allah perintahkan bumi himpun debu mayatnya. Allah perintahkan lautan himpun, kemudian dibangkitkan balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada orang ni, kenapa engkau buat demikian? Kenapa engkau suruh orang bakar dan sebagainya? Kenapa? Dia pun kata, makhafatuka ya Rab, kerana takutkanmu wahai Allah. Dia kata, Allah ampunkan dia. Tengok. Kenapa dia buat demikian? Dan i'tiqad dia tu kufur, ya. I'tiqad dia tu kafir. Tapi di hadapan Allah, Allah tanya dia, kenapa dia buat demikian? Kerana takut Allah, dia kata. Sebab takut Allah lah dia suruh dia punya anak buat demikian. Dengan sebab takutnya dia kepada Allah, Allah ampunkan dia dan masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang para ulama ahli sunnah dalilkan pelaku dengan fi'il, perbuatan kufur, belum tentu pelakunya kafir. Dengan hadis yang lain, semua kita tahu kisah Ammar ibn Yasir. Keluarga Ammar, bapaknya mati, kan, maknya kena tikam, kena tusuk. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi ni, tak mampu nak menahan dah siksaan, maka disuruh ucap kalam kufur. Apa Ammar buat? Dia ucap lah sebab dia tak tahan dah. Maka dia ucap kalam kufur dalam keadaan hati jantungnya itu masih iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lepas itu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya keadaan dia. Maka tu turun ayat tu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang ukriha, siapa yang dipaksa tetapi hati jantungnya masih iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak dihukum kafir. Kalau kita ditangkap oleh musuh, kemudian dah bubuh pistol tang sini, kalau rasa iman tu kuat, biarlah mati dalam keadaan tu, syahid lah, kan. Kalau rasa iman tak kuat, dia pun kata ucap kalam kufur lah. U'lu hubal contohlah, kan. Agunglah berhala hubal, kan. Dalam keadaan dipaksa ni pistol kat sini lah, kita pun tak sanggup nak mati, amal tak banyak lagi dah. Maka kita buat dengan keadaan terpaksa, memelihara nyawa kita, dan hati jantung kita masih tetap dengan iman. Sebab itu kalau dipaksa tak dikira. Orang jahil tak dihukum kafir kalau dia buat benda tu dan dia tak tahu benda itu kufur. Dia pergi ke tempat hak yang orang pergi kubur ni, belajar kat sana, mana tahu dapat beasiswa free. Dia budak lagi, apa reti, keluarga pun tak reti apa, hantar je lah, belajar Yaman kot, kan. Belajar Yaman, belajar aduk pergi tawaf kubur. Contohlah, kan, tawaf kubur lah, mungkin sujud kat kubur lah, kan. Dia tak tahu budak ni kafir ke tak? Tak lah. Perbuatannya tu perbuatan kufur, tapi pelakunya belum tentu, jahil, tak tahu apa. Yang bagi tahu dia suruh buat tu serban berlapis, kan. Yang bagi tahu dia suruh buat tu jubah berlapis. So dia pun confused lah. Yang cakap ni ulama. Sebahagian orang buat bid'ah dan dia sangka bid'ahnya itu sunnah, dan dia tak tahu. Maka dia pun dengar orang kata, oh, kenduri arwah ni bid'ah, tu pok-pok Wahabi lah tu. Dia pun tak tahu apa dia Wahabi, tak Wahabi. Dia pun tak tahu kenduri arwah ni sebenarnya apa, sebab dia pun tak buat. Tapi orang kata kenduri arwah ni siapa kata bid'ah? Wahabi lah.
Dia pun tak tahu. Al-Imam Syatibi menyatakan orang awam tak dihukum sebagai mubtadi'. Orang awam tak dihukum sebagai kafir. Orang awam tak dihukum sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Sebab dia tak tahu yang dia buat itu bid'ah. Bahkan kita kata mudah-mudahan Allah tak ampun dia, mudah-mudahan dapat pahala lagi atas sangkaan benda itu sunnah. Yang kepalanya tu mau di iqamatul hujjah. Panggil, mesti iqamatul hujjah. Panggil, berdebat ataupun tanya, kenapa kau buat sekian dan sekian dan sekian? Mempertahankan bid'ahnya. Itu pun yang banyak yang ada tu mempertahankan bid'ah yang dia perbuat tu pun jahil jugalah. Walaupun namanya ustaz, dia pun ni ada hadis, ni ada hadis, ni ada hadis. Ada je hadisnya. Yang semua hadis-hadisnya itu tidak sahih. Yang semua hadis-hadisnya itu batil. Tak ada satu hadis pun yang menyokong dia. Tapi dia pun tak tahu sebab dia tak mengajar ilmu hadis. Masa bila pok-pok sufi pandai hadis? Masa bila pok-pok sufi pandai ilmu hadis? Aku tak pernah nampak. Tiba-tiba dia dakwa al-musnid lah. Musnid semua. Musnid aku pun musnid kan. So ahli bid'ah, orang kafir dan sebagainya ini ataupun pelakunya ini kita hukum lain. Amalan lain, pelaku lain. Maka dibawa oleh semua hadis-hadis ni tadi ni. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang kata kepada kawannya ataupun saudaranya, oi kafir, wahai si kafir, dia kata, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan balik kepada salah seorang daripada keduanya. Kalau tak kepada yang dia kata kafir itu tidak kafir, balik kepada orang yang kata dia kafir itu kafir. Tapi umum, ini dalil umum. Dalil umum. Jangan cakap kepada orang lain, woi kafir. Tak boleh. Tak boleh. Maka ahli sunnah guna dalil ni untuk sebagai nak bagi takut orang. Jangan buat perangai macam tu. Dan kita tidak senang-senang menghukum orang kafir. Wa mislu kufrun billah tabarru'un min nasabin wa indaq wa nahwi hadhihi al-ahadith mimma qad sahha wa hufidha fa inna nusallimu lah. Maka kita ni tugasnya terima benda tu, nusallim, apa yang Nabi cakap kita terima. Wa in lam na'lam tafsiruha, walaupun kita tak tahu apa tafsirnya, tanya kepada ahlul ilmi, tanya kepada orang alim. Wala natakallamu fiha, dan kita tak bercakap memandai-mandai bercakap dalam perkara itu. Wala nujadilu fiha, dan jangan berdebat dalam bab itu. Kita tak reti, jangan debat. Biar bagi orang yang pandai debat, bagi dia. Yang kita hak tak reti debat, dah tak payah, sampaikan saja. Ini dia sunnah Nabi, kena buat. Ni jangan buat sebab Nabi tak buat. Tiba-tiba dia kata, man ni berdebat dengan aku pandai sangat. Minta maaf lah, tak pandai lah. Yang penting I sampaikan saja. Itu yang Imam Ahmad kata, sampaikan sunnah, jangan debat. Sebab hak debat bukan semua orang boleh. Wala nufassiru hazil ahadith illa mislu ma ja'at, dan jangan tafsir hadis ini melainkan dengan apa yang datang saja. Maksudnya jangan tafsir hadis-hadis ini semua melainkan mesti datang dalilnya juga. Mesti datang dalil daripada Al-Quran juga, mesti datang dalil daripada sunnah juga. Maka kita bercakap tentang puak-puak Khawarij. Mereka terlampau obses hadis wa'id, ancaman. Maka bila mereka obses kepada hadis wa'id, maka menyampai kepada akidah mereka mengkafirkan semua orang Islam yang buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahli sunnah tak macam tu, kerana ahli sunnah memahaminya dengan dalil. Ahli sunnah memahaminya dengan cara yang difahami oleh Ibn Abbas, dengan cara yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Dan mereka juga yang bawa hadis-hadis ni, dan mereka tidak sembrono menghukum orang kafir. La narudduha illa bi ahaqqin minha, dan kita tidak menolaknya illa bi ahaqqin minha, melainkan dengan yang hak ataupun dengan dalil. Berikutnya, al-imanu bi anna al-jannatu wan nar makhluqatan
Wa hukmu man yunkiru zalika, iman bahawasanya syurga dan neraka itu dua makhluk Allah, dan hukum orang yang mengingkarinya. Kata Imam Ahmad, qala rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khalaqata, dan syurga dan neraka itu dua makhluk Allah, qad khalaqata, yang telah pun diciptakan oleh Allah. Syurga Allah dah cipta dah, neraka Allah dah cipta dah. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Nabi, dakhaltul jannata faraitu qasran, aku masuk dalam syurga, kata Nabi, aku masuk dalam syurga, faraitu qasran, aku nampak satu istana. Maksudnya syurga dah ada ke tak ada? Dah ada. Wa raaitul kautsara, dan aku telah melihat Kautsar, air Kautsar, apa nama sungai Al-Kautsar. Wa tala'tu fil jannati, dan aku telah diperlihatkan, aku dah nampak dalam syurga, faraitu aksara ahliha, dan aku telah nampak ahlinya itu ramainya ... hadis. Wa tala'tu fin nari, dan aku dah nampak dalam neraka, faraitu, dan aku dah nampak kaza wa kaza, begini dan begini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, siapa yang mendakwa syurga dan neraka masih belum diciptakan oleh Allah Ta'ala lagi, fahuwa, maka dia itu mukadzibun, bohong, dusta. Mukadzibun bil Quran, dusta dengan Al-Quran, dan dusta dengan ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'min bil jannati wan nar, dan aku menyangka ataupun wala ahsibuhu, dia ni beriman kepada syurga neraka, tak kot. Hadis dakhaltul jannata faraitu qasran itu adalah disebut dalam manaqib Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu ra'a qasran min zahabin, Nabi lihat ada istana daripada emas. Wa indahu mar'ah tatawaddau, dan dalam istana itu ada perempuan-perempuan yang sedang berwuduk. Faqala liman hadzal qasar, ditanya, untuk siapa istana ni? Qala li rajulin minal Arab, dijawab adalah untuk seorang lelaki dari orang Arab. Faqala ana Arabiyun, maka berkata Umar, aku Arab, Arabiyun. Liman hadzal qasar, siapa punya istana ni? Tadi kata orang Arab, aku orang Arab. Istana ni untuk siapa? Qala li rajulin min Quraisy, adalah seorang Quraisy. Qala ana min Quraisy, aku orang Quraisy. Liman hadzal qasar, tanya lagi, syurga tu untuk siapa? Qala lahu hadza li Umar ibn Al-Khattab, maka dikatakan ini adalah untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa arada an yudkhilahu fa dzakara ghairahu Umar fastahya wa ansaraf faqassa dhalika ala Umar fabaka wa qala aw alayka agharu ya Rasulullah. Kemudian Umar beritahulah kepada Umar, dan Umar menangis. So, hadis ini menceritakan bahawasanya syurga dah ada dah, itu point dia. Syurga telah diciptakan dah oleh Allah Azza wa Jalla. Ra'aitul Kautsar, aku diperlihatkan Al-Kautsar, hadisun sahih. Aku diperlihatkan sungai Al-Kautsar atau haud Nabi, telaga Kautsar. Dah ada dah. Wa huwa ala minbarihi, dan Nabi ada di atas mimbarnya. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, Nabi atas mimbar, dan Nabi kata, aku wallahi, demi Allah, aku nampak haud, itu telagaku sekarang. Nabi diperlihatkan oleh Allah, dia nampak telaganya sekarang, dah ada dah. Wa tadhafarat al-adillatu ala wujudil jannah, dan banyak lagi dalil-dalil bahwasanya adanya syurga
ataupun telah adanya syurga. Dalam surah An-Najm, indaha jannatul ma'wa, indaha jannatul ma'wa itu syurga al-ma'wa. Al-Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kepada keampunan Allah dan syurganya luasnya itu langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian wattala'tu fin nari faraitu, dan aku nampak dalam neraka. Hadisnya Nabi kata fawajadtu aktsaru ahlaha an-nisa, aku tengok banyak ahli neraka itu perempuan. Wattala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahlaha al-fuqara, dan aku tengok dalam syurga, aku tengok banyak ahlinya itu adalah orang fakir miskin, al-fuqara. Ini semua dia nak bagi tahu bahawasanya dalil bahawasanya syurga dan neraka itu telah pun ada, dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak sebagaimana Mu'tazilah. Mu'tazilah ahlul bid'ah yang mengingkari adanya syurga dan neraka sekarang. Bukan sekarang, dulu lagi lah daripada ingkar benda tu. Tak ada lagi, belum ada lagi dia kata. Sebab Allah belum ciptakan lagi. Itu ahli bid'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah aqidahnya syurga dan neraka itu la tafnayan, kama qala at-Tahawi fi aqidatihi al-mashhura. Berkata al-Imam at-Tahawi dalam aqidah Tahawiyah, iaitu al-jannatu wan nar la tafnayan. Syurga dan neraka itu la tafnayan, akan kekal, tidak akan hancur, tak akan tafnayan, hilang. Wa jannatu wan nar, syurga dan neraka makhlukatan, dua makhluk Allah, la tafnayan wa la tabidan. Berkata al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, ittafaqat firaqal ummah kullaha ala an la fana'a lil jannati, telah bersepakat iaitu ummah bahawasanya tidak ada fana, tak ada binasanya syurga, wala li na'imiha, dan nikmatnya itu tak akan hilang, wala lin nar, dan tidak juga kepada neraka dan kepada azabnya, melainkan Jahm ibn Safwan, kepala Jahmiyah, kumpulan Jahmiyah, kumpulan yang menafikan sifat bagi Allah. Maka antaranya akidahnya juga bahawasanya dia kata syurga dan neraka tak ada, dan syurga dan neraka itu akan lenyap, maksudnya akan hilang lah. Sedangkan Al-Quran kata dalam banyak ayat Quran, orang yang masuk neraka, orang yang masuk syurga, khalidan fiha, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang masuk syurga akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang masuk neraka di kalangan orang kafir, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ayat Quran kata. So akidah ahli sunnah, syurga neraka dah ada dah, dan syurga dan neraka tidak akan tidak akan hilang, la tafnayan. Maksudnya nikmat syurga akan kekal, nikmat neraka azab neraka juga akan ada dan kekal. Dalam sahihain hadis Bukhari Muslim, hadis Abi Sa'id, ada satu hadis Nabi SAW menceritakan, didatangkan pada hari kiamat maut, didatangkan pada hari kiamat al-maut, bil maut, seumpama ka'annahu kabshun amlah. Hari akhirat besok dibawakan maut, al-maut, mati itu dibawakan pada hari kiamat nanti dalam bentuk kambing, kibash. Kemudian ditunjuk kepada ahli syurga dan ditunjuk kepada ahli neraka. Ditunjuk kepada ahli syurga, kau tahu ni apa? Ahli syurga kata al-maut, mati, sembelih. So kambing itu disembelih. Apa maksud dia? Kambing itu disembelih. Banyak hadis lain, benda tak nampak kan, al-maut tu mana ada zat, mana ada nampak kan. Surah Al-Baqarah, Ali Imran akan datang pada hari kiamat macam apa? Macam awan kan.
So Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dia ataupun menjadikan maut itu bikabshin amlah, dengan satu kambing amlah. Ahli syurga, ni apa ni? Kematian. Kemudian disembelih. Maka dikatakan kepada ahli syurga, kekallah, tidak ada kematian padanya. Ditunjuk kepada ahli neraka, ni apa ni? Al-maut, disembelih kambing tu. Kekallah kamu dalam neraka, tak ada mati. Maksudnya kekal. Siapa yang masuk dalam syurga, maka nikmat syurga itu kekal, khalidan fiha, Quran kata. Siapa yang kafir masuk dalam neraka, memang tak keluar dah lah, khalidan fiha. Malaikat orang yang beriman mati dalam keadaan masih ada la ilaha illallah di kalangan ahli maksiat, maka ahli sunnah beriktikad bahawasanya ahli iman yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, urusannya diserah kepada Allah Ta'ala, bukan kita menentukan. Jika Allah nak, Allah boleh ampun. Jika Allah nak, Allah boleh azab. Jika Allah azab, dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla disebabkan ada la ilaha illallah. So itu akidah yang jelas ahli sunnah wal jamaah. Berikutnya yang terakhir, as-salatu ala man mata min ahli al-qiblah walau kana muzniban wa man mata min ahli al-qiblah muwahhidan. Sesiapa yang mati di kalangan ahli al-qiblat, itu orang Islam lah, ahli qiblat, muwahhidan yusalla alaih, muwahhidan mentauhidkan Allah, yusalla alaih, disalatkan mayatnya, disalatkan jenazahnya, yusalla alaih, wa yustaghfar lah, dan diminta ampun untuknya, wala yuhjabu anhu istighfar, dan tidak dihijab baginya istighfar. Kita disuruh minta ampun. Bila ada orang mati, kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan kasihlah dia, bukan Al-Fatihah. Tak. Tuan-tuan, sahabat kita telah pun meninggal dunia pada petang ini. Marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Itu tak sunnah. Apabila dikhabarkan ada berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita ni milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Allah ampunilah dia dan kasihankanlah dia. Ini orang Islam, ini ahli sunnah. Setiap orang mati, setiap orang mati, walau yang mati itu ahli maksiat, walau yang mati itu ahli maksiat, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah kasihanilah dia. Ini kita ahli sunnah. Tak kira lah kau mati tu kau dalam keadaan kau teruk ke, kita tetap doa Allah supaya Allah ampunkan dia dan kasihanilah dia. Wala tatrukus salata alaihi li zanbin aznabahu, dan kita tidak meninggalkan untuk salat di atasnya kerana dosa yang dibuat. Saghiran kana au kabiran, sama ada dosa itu kecil ataupun besar. Amruhu ilallah, urusannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bermaksiat di kalangan orang Islam apabila mati, nusalli alaihim, kita salat di atas jenazahnya. Al-usatu hatta law kanu mubtadi'ah, al-usat ahli maksiat ni walau kanu mubtadi'ah, walaupun dia ahli bid'ah, walaupun dia ahli bid'ah, kita salat atas jenazahnya. Tajuzu salatu alaihim, harus salat atasnya. Lakinna lil imami, tetapi bagi imam an la yusalli ala hadzal asi, tetapi tidak bagi imam. Imam kat sini bukan imam masjid ya. Imam sini maksudnya pemimpin. Imam tak salat jenazah dia, tapi kita suruh orang lain salat. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam taraka as-salah, sebagaimana Nabi tidak salat atas jenazah al-ghal, rajulun ghalla famat wa lam yusalli alaih. Al-ghal atau al-ghal atau rajulun ghalla, maksudnya seorang lelaki yang menipu. Nabi tak salat atas jenazahnya. Dan juga
Ada orang yang tak bayar hutang lagi, Nabi tak solat atas jenazahnya. Kemudian datang seorang sahabi Abu Qatadah, ana atahammalu dainahu, biar aku yang bayar hutangnya. Baru Nabi solat atas jenazahnya. Maka daripada situ para ulama ahli sunnah menyatakan orang yang mati dalam keadaan maksiat ni tidak disolatkan kepada mayatnya itu imam, maksudnya pemimpin atau ulama. Orang alim tak solat atas jenazah dia, sebagai suatu pengajaran untuk orang lain. Tapi kita suruh orang lain solat atas jenazahnya. Kenapa? Sebab Nabi buat demikian. Dan berikutnya, kalaulah orang yang kaki maksiat ni ulama besar meh semayang atas jenazahnya, apa orang akan tak kira lah, yang penting kita walaupun kita ni kaki disco ke apa, nanti yang solat kita syekh besar tu. So kalau ada orang alim tidak solat atas jenazahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Intahina walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai usul sunnah lil Imam Ahmad. Berapa lama dah kita baca? Untuk yang akhir kita baca sekali lalu. Agak panjang juga usul sunnah Imam Ahmad ni, tapi dia meliputi semua yang perlu kita tahu dalam yang dipanggil i'tiqad ataupun aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dia disusun oleh ataupun dia disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Arwi hadzal kitab an syekhina, saya meriwayatkan kitab ini daripada Syekh Abu Abdullah Khalil Ahmad Kalari, qira'atan alaihi wa ana asma', baca di atas Syekh, wa ana asma', dan aku mendengarnya, wa huwa yarwi, dan dia itu Syekh Abu Abdullah Khalil Ahmad Kalari, dia meriwayatkan daripada Syekh Muhammad Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad ibn Qasim, wa huwa yarwi an Syekh Ahmad ibn Abi Bakar Al-Habashi, dia meriwayatkan daripada Syekh Ahmad ibn Abi Bakar Al-Habashi, dan juga Hasan ibn Husain, kilahuma an Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi, dua orang itu meriwayatkan daripada Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi, an Abdullah ibn Audati Al-Qaddumi, daripada Abdullah ibn Audah Al-Qaddumi, daripada Hasan ibn Umar Al-Shatti, daripada Mustafa ibn Sa'ad Al-Rahibani, daripada Ahmad ibn Abdullah Al-Ba'li, daripada Abi Al-Mawahib Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ba'li, daripada Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazi, daripada bapaknya Muhammad Al-Ghazi, daripada Zakaria Al-Ansari, daripada Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, an Ibrahim, daripada Ibrahim ibn Ahmad ibn Abdul Wahid Al-Ba'li, daripada Ahmad ibn Abi Talib Al-Najjar, daripada Ja'far ibn Ali Al-Hamdani, daripada Ahmad ibn Muhammad As-Silafi, daripada Ahmad ibn Ali ibn Husain At-Tarisisi, daripada Hibatillah ibn Hasan ibn Mansur At-Tabari, daripada Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran Al-Ma'dal Al-Baghdadi, daripada Uthman ibn Ahmad ibn Abdullah Ad-Daqiqi Al-Baghdadi, daripada Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi Al-Ambar, daripada Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari, daripada Abdus ibn Malik Al-Attar. So riwayat yang kita baca ini adalah riwayat Abdus daripada Al-Malik Al-Attar, ibn Malik Al-Attar, anil Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani, daripada Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah, yaqul, dia berkata, Imam Ahmad kata, usul sunnati indana
usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Saya terus bacalah sebab ni kita dah terjemah dah semua. Wa tarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Itulah sunnah, hanya mengikut dan meninggalkan nafsu. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Wa tasdiqu bil ahadits fi, dan membenarkan hadis-hadis di dalam masalah ini. Wal imanu biha, beriman dengannya. La yuqalu lima, tidak dikatakan kenapa, wala kaif, dan bagaimana. Innama huwa tasdiqu biha wal imanu biha, terima saja dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث صادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أخزل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظره في أحدا والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد والإيمان به والتصديق به والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما اخترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر
والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الحجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماد مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الآئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع
amrahu ila man wallahu Allah fayahkum fihi ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى أو يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Awal tu sanad daripada saya sampai kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian kita baca apa yang disebut oleh Imam Ahmad daripada mula sampai habis. Maka nak ijazah ujizukum ujizukum khasatan aku ijazahkan secara khas kitab ini Usul Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Khasah, ijazah khasah maksud ijazah khas kitab ni. Maka kalau maksudnya ijazah khas dari sudut periwayatan, maka dia boleh riwayat daripada saya lah. Maksud dia ada sanadnya daripada saya sampai kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Dan itu cara para ulama sama' dengar. Biasa dia asalnya daripada hadis lah. So bila asal daripada hadis, kita dengar daripada hadis daripada guru. So kita panggil ijazatus sama'. Ijazah ni apa benda? Ijazah ni dia izin riwayat. Itu maksud ijazah. Tapi ijazah ada tingkatan. Yang paling tinggi sekali sama'. Ijazatus sama', dengar min lafz syekh, dengar daripada lafaz guru. Yang tingkatan berikutnya ataupun sama level dengannya, orang baca, kita dengar. Kalau disebut apa, qara'a alaihi,
dibacakan ke atasnya wa ana asma' dan aku dengar. Juga ini level yang paling tinggi sekali lah. Bawah dia baru berikutnya ijazah. Ijazah umum kalau dia kata dia tak baca pun dan dia tak dengar pun, tapi Syekh kata aku ijazahkan kitab ini kepada hangpa semua. Maksud itu ijazah tu level 3, level bawah. So bila level bawah tu dia ijazah saja, ijazah umum, ataupun dia tak dengar lah, tapi dia berhak lah untuk meriwayatkan. Tetapi bila diriwayat dia kata ijazatan, arwi hazal kitab, aku meriwayatkan kitab ini secara ijazah saja. Maksudnya dia tak dengar daripada guru tak baca kat dia, maka dia panggil ijazah saja. Tapi kalau dia kata arwi hazal kitab sama'an, aku riwayatkan kitab ini sama'an, dengan mendengar daripada guru aku. Sama'an ataupun qira'atan alaihi wa ana asma', aku baca, ada orang lain baca dan aku dengar guru dengar dia baca. So itu sama level. So mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, mudah Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu kita. Dan kitab ni mesti dibaca lagi dan lagi supaya lebih faham. Mungkin yang lepas-lepas mungkin ada yang kita lupa dan sebagainya, so diulang kaji balik, baca balik. Dan ini adalah yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, yang memang terkenal pun Imam Ahlus Sunnah. Bila sebut Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan kenapa dia terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah? Kenapa tak ada imam lain ke? Imam lain banyak lagi, tapi kenapa Imam Ahmad digelar Imam Ahlus Sunnah? Kerana dia berhadapan dengan fitnah khalqul Quran. Fitnah khalqul Quran yang telah pun kita lalu babnya, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau dengan diterima kabul, dan orang pun menamakan beliau Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah, walaupun pada zamannya dia dipenjara, walaupun pada zamannya ulama-ulama lain menyelisihinya dan buat niat jahat kepada dia, tetapi kitabnya sampai kita pada hari ini. Dan ini adalah usul sunnah, usul asas kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila dimasuk dalam usul sunnah ni, maksudnya yang membezakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah yang lainnya. Semua poin-poin yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ini ataupun imam-imam yang lainnya, maka dia adalah poin yang membezakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah sepanjang zaman lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Siapa nak yang bertulis punya sanad, nanti kita bagilah yang bertulis punya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang ke depan, wallahu a'lam, mungkin kita boleh tengoklah sama ada satu lagi usul sunnah juga, usul sunnah lil Imam al-Humaidi. Usul sunnah Imam Humaidi ringkas, pendek dia. Kalau ada 3 page. So mungkin kita boleh baca juga, wallahu a'lam, insyaallah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu